Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadir Tuan Imam, Tuan Bilal pengurusi yang diadakan puasa, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam tazkirah Jumaat kita sebelum menantikan masuknya waktu solat fardu Zuhur, lebih kurang pada 1:25 minit. Jadi lebih kurang 15 minit ini. Ya, di antara sifat-sifat ahli syurga, sebagaimana yang disebut dalam kitab kecil ini. Di antara sifat ahli syurga ini, sebagaimana yang disebut di sini, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman supaya berkongsi, mengutamakan sifat memberi, sama ada sedekah ataupun zakat yang wajib apatah lagi, dan juga apa-apa juga keperluan yang perlu kepada orang Islam yang lain. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi SAW, setiap kali tiba hari yang baru pada waktu paginya, sentiasalah turun dua malaikat ke bumi. Malaikat yang satu bermohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah rezeki tambahan bagi orang yang mahu berkorban membantu orang lain. Sedangkan malaikat yang satu lagi berseru kepada Allah, ya Allah, biarlah habis, tiada berfaedah segala kekayaan orang yang tidak mahu membantu orang lain. Jadi doa malaikat ini menjadikan apa, tuan-tuan, menjadikan kita sentiasa perlu berkongsi dengan orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menyuruh agar melakukan perkara ini. Jadi kenapa Dia menyuruh manusia ini selalu berkongsi, memberi, sentiasa melihat kepada keperluan orang lain. Itu tanggungjawab, tuan-tuan, melihat keperluan orang lain yang di sekitar kita. Bukan keperluan kita, tuan-tuan, keperluan ahli rumah kita itu memanglah kita nampak. Keperluan orang di sekeliling kita. Jadi itu yang paling penting. Sebenarnya kekayaan yang kita miliki, terdapat hak orang lain. Kita kadang-kadang tak perasan, tuan-tuan, bahawa apa yang kita ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan mutlak semata-mata milik kita, tetapi milik orang lain. Dan dengan apa dia? Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'arij, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang yang berada, yang dalam hartanya disediakan bahagian tertentu bagi orang miskin, yang meminta dan yang tidak meminta. Dalam harta kita itu ada hak orang miskin, yang meminta atau yang tak meminta. Yang wajib zakat. Zakat itu pun kadang orang terlupa, tuan-tuan, nak bayar, sebab dia tak pernah kira harta dia. Sebab dia tak pernah kira apa yang masuk, apa yang tersimpan. Kadang-kadang yang simpan tu sudah beberapa tahun lepas daripada haulnya dan telah cukup nisab satu hari. Dia tak pernah kira. Lalu apa yang tak pernah kira tu cukup berbahaya, tuan-tuan, sebab dia akan jadi bahan bakar balik kepada Tuhan. Jadi sebab itu kita kena kira. Kita tak ada tanggungan, tak ada keperluan yang lain, harta kita sentiasa bertambah. Dari yang bertambah itu perlu dikira, berapa yang perlu dikeluarkan zakatnya. Sebab di situ kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ada hak orang miskin
yang meminta-minta, kita tahu, dan yang tidak meminta-minta, yang menahan diri dia daripada meminta-minta. Ya? Sebab itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sentiasa meneliti harta yang diberikan kepada kita. Sentiasa meneliti harta yang sebahagian daripada kita yang bukan semata-mata milik kita mutlak. Sebab belum dikeluarkan haknya. Hakum maklum, ada hak yang tertentu. Memanglah kita kerja sebagainya itu hak kita. Kita anggap 100%. Yang dikeluarkan daripada KWSP 10,000. Kena zakat ke tidak, Ustaz? Orang ini keluarkan duit, apa nama dia? Sinar apa dia? Tak kira lah apa nama dia, tuan-tuan. Nak dikeluarkan tidak zakat. Sebab dia 10,000 belum mencapai had nisab. Kalau tak silap, nisab ni sekarang dah 17,000. Tapi kalau dia nak bayar boleh tak? Boleh? Tak ada masalah. Nak mensucikan harta ni. Yang tu. Itu yang payah, tuan-tuan. Itu yang payah bila harta tu. Itu yang sifatnya. Apabila kita rasa cinta pada dunia, baru kita nak buat benda macam ni, rasa berat, rasa sayang. Kan, macam-macam perasaan datang, macam-macam godaan datang. Yang tu yang nak kena lawan. Baik, selain daripada itu, sebenarnya berkongsi dengan orang lain tidak perlu dengan harta benda, tapi boleh dengan apa saja. Berkongsi ini bukan semata-mata dalam bentuk harta benda. Boleh berkongsi dengan orang lain apa dia? Kegembiraan, cerita yang baik-baik. Boleh berkongsi doa. Sebab itu Nabi kata, jangan kita abaikan kebaikan walaupun kita jumpa saudara kita dengan muka yang berseri-seri. Kita memberikan kegembiraan kepada orang lain, tuan-tuan ni, walaupun dengan senyuman. Jumpa, utamanya pada hari Jumaat ni kan, kita jumpa sekalian jemaah yang datang berhimpun kat situ. Sudah ada sedikit kebaikan yang kita tunjuk. Kita berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, walaupun masing-masing mempunyai masalah. Tapi yang tak ada masalah, siapa yang tak ada masalah? Tak kecil, besar, kan, semua. Jadi tengok sifat Nabi yang tak pernah tak senyum, sentiasa senyum kepada para sahabat. Sebab tu sahabat suka, tuan-tuan, suka pada Nabi. Jadi itu yang nak ditunjukkan. Jadi berkongsi ini bukan berkongsi semata-mata selalu kita sebut berkongsi ini bersifat harta. Bukan. Apa-apa juga yang boleh kita kongsi, yang boleh menenangkan hati orang, yang boleh menggembirakan manusia. Sebab tu penting, tuan. Tu kata Nabi apa? Membantu orang, menggembirakan orang, memasukkan rasa bahagia dalam hati orang. Jumpa sahabat dengan senyuman, bagi salam. Salam tu doa. Tuan, bukannya selamat pagi, selamat petang. Salam. Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Maka dia pun jawab juga, Waalaikumsalam. Itu kan doa. Apalagi yang memang doa kita baca dalam tahajud kita, dalam waktu kita qiyamul lail. Itu doa yang amat mustajab, doa yang tidak diketahui oleh orang lain. Kita doakan orang lain, tuan-tuan, orang itu tak tahu. Itulah di antara doa yang paling mustajab. Dan kata Imam Syafi'i, seperti panah yang tepat kena bila 2/3 malam, membawa ke subuh. Tiap-tiap malam datang waktu yang sama. Apalagi datang nanti bulan Ramadan, sedang berpuasa, insya-Allah.
Orang yang berpuasa kata Nabi doanya tidak tertolak. Ya, sebab itu Ramadan ini dia tunggu-tunggu tuan-tuan. Bulan rahmat, bulan kebaikan. Ya, orang ada masalah dalam hati ya. Allah, nak puasa dah ustaz. Nak puasa dah ke? Allah, macam tak seronok bila datang Ramadan. Tak seronok bila datang bulan puasa. Itu ada masalah. Allah, puasa dah ke? Habis tak? Dia rasa takut nak puasa sebab apa? Tak jemu-jemu ke makan tuan-tuan dah 11 bulan. 11 bulan makan tak berhenti-henti. Puasa sebulan. Maka bermacam-macam alasan datang. Sakit itulah, inilah, terutamanya gastrik. Datang Ramadan, datang gastrik. Tak Ramadan, tak ada gastrik pula. Kan? Jadi, nak tengok ni tuan-tuan, kita ni betul ke tak betul dari segi ni. Datang tak? Bila datang Ramadan, seronok ke tak seronok? Kalau kita seronok dengan datangnya Ramadan, insya-Allah. Tapi kalau Ramadan datang dengan keluh kesah, komen, kritikan, apa lagi? Tuan-tuan ya, perungutan, maknanya jiwa kita ni tuan-tuan masih perlu dibaik. Ada sesuatu yang tak kena. Ya, sedangkan para ulama apa tuan-tuan ya, berbulan-bulan sebelum datangnya Ramadan pun nak datang Ramadan. Ramadan akan datang tidak berapa lama lagi. Dan mungkin kemungkinan besar kita akan berpuasa pada hari Ahad. Itu ikut kiraannya lah. Pada hari Ahad 3 hari bulan 4. Tuan-tuan, seronok nak datang Ramadan. Walaupun kita penat berpuasa, tak makan, tak minum, tapi kat situ ada sesuatu yang tidak dapat dirasai kecuali orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Dia akan rasa sesuatu yang amat hebat pada bulan Ramadan. Tapi kalau orang yang tak dapat rasa apa-apa, yang tu kata Nabi SAW, tak dapat rahmat, tak dapat keampunan, tak seronok beribadat. Masalah tuan, Ramadan ni bulan ibadat. Tapi kalau Ramadan tak datang rasa seronok beribadat, ada masalah dalam diri kita. Ada masalah dalam diri. Jadi kita kena check balik tuan-tuan. Jadi itulah barangkali yang dapat disampaikan tuan-tuan dalam kesempatan yang ringkas ini. Peringatan untuk diri saya, dan tuan-tuan sedang pertama untuk diri saya sebenarnya untuk berkongsi. Tidak perlu dengan semata-mata dengan harta benda. Kita boleh berkongsi dengan kebahagiaan, kesenangan, bahkan kita boleh berkongsi kegembiraan. Sekian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.